Bermula sekali ialah daripada bawah sekali secularism, bawah sekular. Kemudian daripada sekular dia akan jadi liberal, daripada liberal dia akan jadi rationalism. Sekular maksudnya orang tak kisah pasal agama. Bila tak kisah pasal agama, dia akan pergi kepada liberal. Liberal ni dia meloloskan diri. Liberal bebas, membebaskan diri daripada ikatan agama. Bila dah tak ikut ikatan agama, maka dia ikut siapa? Dia ikut akal dia, kan? Selepas dia ikut akal dia, kan, dia akan pergi step yang seterusnya, human ni maksudnya dia tak fikir tentang Tuhan, dia fikir tentang manusia je. Hidup lepas mati tak ada dibincangkan. Humanism. Seterusnya ialah human right, hak asasi manusia. Bila dah tak fikir tentang Tuhan, tak fikir tentang dosa pahala, melihat kepada siapa? Hak manusia, hak asasi. Menentukan korang nak apa, masyarakat nak apa, kan? Golongan rakyat nak apa, golongan pemerintah nak apa, pemodal nak apa, orang kaya nak apa. Hak berdasarkan kepada hak, kan? Islam ada maqasid, Islam ada ni di sebalik syura, kan? Kemudian selepas itu dipanggil dengan pluralism. Oleh kerana masing-masing bercakap tentang hak masing-masing, dia bercakap tentang hak dia, bercakap tentang hak dia, bercakap tentang hak dia, maka di situ akan timbul kepada plural. Plural ni maksudnya, pluralism ni maksudnya semua betul. Dan akhirnya oleh kerana nak tahu mana satu betul, mana salah, tak tahu. Ni pun betul, ini pun betul, ni pun betul, ni pun betul. Islam ada wahyu. Wahyu yang boleh tahu, ini betul sebab wahyu dah sebut. Quran dah sebut segini-gini, dah sebut. Okey, ni betul. Dalam sistem demokrasi tak ada persoalan wahyu. Bila tak ada persoalan wahyu, maka mereka memang dan pasti menggunakan suara ramai. Kerana suara ramai itulah suara yang boleh menentukan benar ataupun salah. Takkanlah nak menerima golongan yang sedikit, tentulah menerima golongan yang ramai. Akan bawa kepada akhirnya laluan kepada demokrasi. Kita tidak bermula dengan Islam cara hidup, bermula kita terikat dengan agama. Yang ketiga, paduan antara akal dan wahyu. Kemudian akhirnya sampai kepada syura' ialah membuat keputusan berdasarkan kepada Al-Quran dan berdasarkan kepada hadis. Ini kita orang Islam, dia akan lawan kepada, dia akan pergi kepada demokrasi. Sebab itu pejuang-pejuang demokrasi merasakan bahawa sekiranya kita sebagai seorang Islam, pasti mereka akan rasa terancam kerana Islam akan menentang perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Islam dia tak pergi human right, Islam tak pergi kepada pluralism, Islam tak pergi kepada rationalism, Islam tak pergi kepada liberal, dan Islam pastinya tidak akan pergi kepada sekular. Mereka merasakan bahawa politik Islam ini adalah ancaman kepada demokrasi, kerana apabila Islam naik, maka tentunya demokrasi akan tergugat dan terancam. Maka pihak-pihak ini, mereka ni dipanggil daripada dalam dan daripada luar negara untuk membincangkan adakah Islam ini akan compatible ataupun sesuai dengan demokrasi. Malah lebih daripada itu, mereka membincangkan adakah politik Islam ancaman kepada demokrasi. 10 tahun yang lalu kita mendengar perbincangan Islam sesuai dengan demokrasi. Kini perbincangannya sudah berbeza. Adakah Islam itu ancaman kepada demokrasi?